Dah tu. Hello guys, Assalamualaikum. So, hari ni kat sini ada Wawa, Ika, Abang Amy dan juga Aida. Kita orang hari ni nak sembang-sembang dalam sembang netizen. So, korang boleh sharekan lagi live ni dekat FB korang. Yes, jangan lupa share ramai-ramai, okay? Mm-mm. Boleh juga komen kita punya topik hari ni. Kita santai-santai je. Yes, pasal viral isu iri hati ketika berniaga. Ya. Uh, Abang Amy sihat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lama kat tak dengar Kan? khabar kan? Ramai Lama dari tak dulu. Nampak hidup lagi lah. Mm-mm. Sihat. Ramai Dah cari sihat mana sihat. abang sambung. Ya, Serius tak? Cari. Ramai kot. Yo, Minat abang. ramai yang komen. Jadi yang cari di kalangan wanita ke lelaki ke ataupun di tengah-tengah? Tengah-tengah, dua-dua ada. Kita tak boleh bias. Takut nanti Kak Siti dengar kalau cakap perempuan. Tak apa, abang dah simpan di dalam peti ais. Ayo. So korang boleh share lagi FB ni. Kita bagi ramai lagi yang tengok live kita hari ni. Yang pasal isu baru-baru ni viral. Isu iri hati ketika berniaga. Pasal akak penjual laksa dan juga keropok lekor. Oh yes. Okay, nampak dekat dalam video tu kakak keropok lekor ni dia macam teraburkan meja berniaga kakak laksa ni. So teraburlah bahan-bahan dia. Tu yang kita nampak dalam video tu. Macam kita marah tu lah dekat kakak keropok lekor tu. Kenapa buat macam gitu kan? Tapi Sama-sama ada cari juga rezeki kan? kisah. Betul. Patutnya, ialah cuma kita sebenarnya tak tahu juga sebenarnya ada kisah ataupun cerita dia ke kan sampai dia bertindak macam tu. Sebab ada artikel katanya sebelum ni akak laksa ni macam marah akak keropok lekor. Gitu Macam tu lah. Okay. Macam ada isu antara dua orang ke? Ya. Okay. Sebenarnya apa yang dikongsikan dekat kakak keropok lekor ni, dia cakap dia dah 3 tahun berniaga dekat tapak tu. Lepas tu datang si kakak laksa ni berniaga. Tapi apa yang membuatkan kakak keropok lekor ni marah, apa yang kakak keropok lekor ni berniaga, si kakak laksa pun nak berniaga juga. Bila dah ditegur cara baik dia tak terima, dia marah, dia makinya balik kakak keropok lekor tu. Kira macam dia tiru ke? Macam gitulah katanya. So yelah, orang kata tahap kesabaran ni ada limitnya. So dah hilang agaknya macam dah marah sangat agaknya tu dia teraburkan bahan-bahan berniaga tu. Ya mungkin sebelum ni tengok macam apa dia nampak akak tu jual, orang beli, so dia nak cuba juga. Itu yang jadi macam apa yang orang tu jual, dia jual. Tu yang jadi macam iri hati. Okay, so kalau korang ada pandangan, korang ada pengalaman pendapat, pendapat ke, boleh share dengan kita orang. Yes. Nanti kita orang bacakan. Boleh komen juga dekat FB ni. Nanti kita orang akan bacakan apa pendapat dan juga pandangan anda terhadap isu yang baru jadi sebelum ni. Okay, apa yang rasa? Macam mana bang? Komen sikit bang. Okay. Bab berniaga ni kadang-kadang memang agak sensitif sikit. Dia ada dua perkara. Yang pertama, kalau kita berniaga itu ada menu yang berbeza. Dan ada lagi yang berniaga dengan menu yang sama, bersebelah-sebelahan. Jadi kita kena fikir untuk kita yang berniaga dekat situ dengan mereka yang baru nak berniaga tu kena fikir logika. Kalau dia berniaga dengan menu yang berbeza tu rasanya tak ada masalah. Tapi berniaga dengan menu yang sama, kerana ini pernah berlaku. Ini berlaku juga. Sebelum ni, niaga benda yang sama, sebelah-sebelah. Tapi ada dua perkara yang berlaku. Yang pertama, berniaga benda yang sama, tapi ada terima. Dia kata rezeki masing-masing lah. Awak punya macam-macam kan. Ada juga yang tak berterima. Tapi kalau secara sendirinya, lebih baik jangan berniaga dengan menu yang sama.
Yelah. Betul. Kan? Sebab apa? Kita pun kita jaga hati peniaga sebelum itu. Dia jaga hati. Yes. Ya, kita macam hidup berjiran juga. Kita kena jaga sebelah mana belah. Ya. Dan ada juga yang berniaga ni tak kisahlah menu apa sekalipun, dia tak nak orang berniaga sebelah-sebelah dengan dia. Betul, ada juga yang macam tu. Sebab apa? Dia rasa apabila ada orang yang berniaga sebelah-sebelah dia, dia punya rezeki agak kurang kat situ. Maknanya pendapatan akan kurang kat situ. Orang akan tumpu dekat kedai lain. Itu bagi setengah orang yang fikir itu. Tapi mungkin juga sebab orang tu lagi sedap ke ataupun dia punya kuantiti tu lagi banyak ke kan. Sebab tu orang pilih orang tu. Betul. Tapi bagi saya secara jujurnya, kan, banyak yang positif kalau kita dapat berniaga bersebelahan. Banyak yang positif berbanding dengan negatif. Tapi kan, okey abang, teruskan. Okey, antaranya sebagai contoh lah anda kata Ika lah berniaga. Ika berniaga, kemudian Wawa pula berniaga kat sebelah. Kemudian Aida pula berniaga kat sebelah. 3 kedai. Okey. Ingat menu yang sama ke? Menu yang ni kira menu yang berbeza lah. Okey. Ika, Wawa, Aida berniaga sebelah. Okey. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita berniaga ni, kadang-kadangnya satu hari kita rasa macam ada emergency. Tengah berniaga, ada emergency. Kan baik ada kedai sebelah yang dapat bantu kita jaga kedai untuk orang beli pun. Sebab kita selalu memikir perbuatan yang negatif saja, tak fikir yang positif. Kurangnya ada juga benda yang ada orang yang membantu lah. At least gerai tu tak adalah tutup. Tak adalah tak berniaga terus. Ada yang tolong. Ya betul. Itu kira hikmahnya bila kita baik dengan orang, dengan kita punya kira jiran berniaga lah. Okay, so macam Ika? Sebab kita baca komen dulu lah. Kita baca komen di bawah. Okey, daripada Muhammad Nur Iskandar Rosi, dia kata heran juga sebenarnya bila keropok lekor boleh nak gaduh dengan laksa. Produk lain-lain. Tapi sebab dia ada jual benda yang sama juga kan? Sebab tu lah dia orang gaduh sebenarnya. Dan CIQ Hani, Cik Hani, dia kata bagi saya itu normal lah. Cuma kena percaya pada rezeki and kenalah bersaing secara sihat, dia kata. Yes, betul. Percaya pada rezeki masing-masing. Okey, Syam Angah dia kata kemah aku orang roboh. Kemah dan meja kena curi sebab marah mata. Aku dah malas nak berniaga. Elmi tahu aku berniaga apa. Tahu ke berniaga apa Elmi? Berniaga apa bang? Abang kenal lu? Oh, Syam Angah ni okeylah kita balik pada berniaga lah. Kita balik pada berniaga ni Okey. Laksa dengan keropok lekor. Menu berbeza. Kita sedia maklum yang rakyat Malaysia ni adalah orang yang prihatin. Betul? Okey. Betul. Bukan saja dari segi berniaga. Bab komen pun memang sangat prihatin. Itu yang boleh kata netizen lah. Jadi saya rasa bab niaga ni kalau menu yang keropok lekor, laksa, pada saya tak ada masalah. Cuma mungkin dia agak bimbang. Yang akak keropok lekor ni agak bimbang. Takut orang pergi kepada laksa saja. Sebelah saja. Tapi kakak keropok lekor tu cakap abang, apa yang kakak keropok lekor tu berniaga, kakak si laksa ni pun nak tiru apa yang dia jual. Tu yang buat dia marah sebenarnya. Dia nak tegur cara baik, tapi dia marahnya balik. Yang siap ada body shaming lagi. Gitu, dia siap body shaming lagi. Mau perempuan tak pagar. Ya, betul juga. Biasanya kita dengar pada sebelah pihak je. Betul. Betul lah. Jadi kalau rasa menu yang sama dia nak niagakan, agak mungkin betul. Agak kurang baik lah. Dalam banyak-banyak menu dekat dunia ni, kenapa mesti nak niaga benda yang sama? Kita biasa dengar ayat bila Melayu berniaga mesti ada iri hati.
Kenapa? Kan? Okay, sebab baru-baru ni pasal kes Lang Solo, kalau korang tahu dia kena saman dengan MPSJ. Yes. Sebab katanya blocking laluan. Okay, tapi kalau tengok balik video dia, katanya dia tak salahkan MBSJ. Cuma dia kata dia drop barang-barang dia tu untuk masukkan ke dalam, take time lah. Tapi kenapa ada, dia kata dia tahu siapa yang mengadu, cuma dia malas nak besarkan cerita. Tapi kenapa orang tu perlu report? Sedangkan dia tahu orang turunkan barang untuk masuk, untuk restock lah barang-barang kat belakang. So, yelah sebenarnya benda ni terpulang pada individu. Bukan terpulang lah, maksudnya diri ataupun sikap seseorang tu. Hati? Bila kita, hati. Betul juga. Sebab kalau kita tak berbusuk hati ataupun tak iri hati dengan orang, benda tu jalan dengan biasa. Kita boleh bantu dia, dia boleh bantu kita bila kita susah. Contohnya macam tu lah kan. Betul. Okay, dan satu macam lagi 1Z katalah. Orang? Dan satu lagi juga tentang peniaga ni, kadang-kadang kita pun tidak perlu sombong. Sombong maknanya di kalangan orang sekeliling kita pun kita kena bertegur. Jadi juga di kalangan peniaga ni tak semualah, tidak semua. Ada yang kadang-kadang baru meniaga dan dah sombong, pandang macam atas bawah. Dia sama juga macam kita hidup berjiran. Walaupun berlainan bangsa, walaupun orang tu dia bermuka tegur, hai, cukup sekedar hai ke, matang, cukup. Itu yang kadang-kadang bila orang meniaga ni, dia agak kurang sensitif kat situ. Kalau dia sekalipun bukan peramah lah kan, tapi sekadar hai bang, cukup. Ini bukan di kalangan peniaga tau, di kalangan orang sekeliling. Sebab yelah bila kita bertegur, jadi macam at least kalau kita nak minta bantuan pun tak segan lah. Taklah macam nanti kita rasa macam awkward, rasa macam udahlah aku tak pernah tegur orang tu, tiba-tiba nak minta tolong, mestilah macam malu kan. So lebih baik berbaik. Okay, kalau korang yang baru tengok live ni, kita orang bincang pasal iri hati ketika berniaga. Apa pandangan korang? Kalau korang ada pengalaman atau mungkin korang ada pandangan ke, soalan ke, boleh je komen kat bawah tu, nanti kita orang bacakan. Yes, okay. So macam Remy, dia kata pada pendapat saya lah, salah seorang dari peniaga tu mengalah dan pindah ke tempat niaga lain. Elakkan pertengkaran besar berlaku, sebab dia kata yelah rezeki pun Allah yang bagi. Buat apa kita nak bergaduh depan rezeki, itulah jalan penyelesaian dia. Macam tu dia kata. Okay, macam Aida pula. Aida ada pengalaman tau dengan family. Okay. Macam dulu family Aida dulu berniaga. Mama dulu berniaga bandar lah. Lepas tu disebabkan biasalah Melayu dengan Melayu kan. Iri hati. Iri hati. Biasa macam tu. Dia sebelah tu India. India tu okey je, kedai runcit. So dia okey, baik, tapi Melayu pula yang iri hatinya lain. So sampaikan satu tahap mama pun fikir tak ada orang datang kedai. Biasalah orang kalau dah gunakan sampai cara halus. Sihir ni kan. Cara halus ni dah tak ada, dah cara kasar tak jalan, buat cara halus. So mama pun ada peluang dapat kerja. So dia stop berniaga, kerja lah. Daripada berniaga sakit, baik kita kerja, stop. Dia yang mengalah. Yelah, sedangkan berniaga yelah bukan benda yang sama lah. Ke mama? Orang tu berniaga yang sama? Benda dia rasa bersaing mama untuk dulu, dia. macam mama berniaga bandar. Mama berniaga bandar yang tu berniaga kedai makan. Lain. Kan jauh kedai makan. Lain. Tak tahulah hati orang Tapi ada je sesetengah peniaga ni macam dekat kedai dia dihantar macam-macam lah, ditaburkan something lah kan, dicampak telekong, dibakar ke whatever ke. Sebenarnya ada kita baca sebenarnya. Kalau kita Ika, aku pernah nampak orang buat kat kedai makan. Ya ke? Serius? Ya, aku masa tu aku kedai tu depan dengan Petronas.
Aku kat depan Petronas tu, kejap lagi nampak ada orang bertabur-tabur kat depan kedai tu. Macam, orang ni buat apa Oh, habis dia bakar apa? Dia tabur satu Dia tip macam, lah kot. dia tak bakar dia tapi dia tabur something lah. Oh, okay. Sebab dia tak perasan ada orang naik kereta. Tu yang dia, dia ingat tak ada orang, dia buat aje. Oh. Eish, orang-orang zaman, dah 2021 masih ada lagi yang percaya Kan? Tak percaya pada rezeki. Sebab tu kadang-kadang ada orang cakap Melayu ni kalau berniaga tak pernah maju. Oh. Tak bersatu hati. Kalau korang ingat kes Zarazia dulu, dia kata ada pelanggan nak datang kedai dia tapi pelanggan tu tak nampak kedai Zarazia. Padahal kedai dia terpampang kat depan. Macam mana pula tu? Kan? Itulah situation aku dulu Kak. Orang tak jumpa, tak orang nampak. tak nampak kedai. Aku dengan family kat depan kedai. Tapi orang call, kenapa kedai tak buka? Aku macam tepi mama macam, habis kita orang kat depan kedai ni buat apa? Ditutup. Seram pula kita. Abang ada pengalaman ke bab-bab mistik ni abang? Bab mistik berniaga tak ada. Tapi kalau pergi kerja, bab mistik ada. Kerja. Oh, kerja. Itu kita semua alami bang. Tapi yang ini bukan dekat tempat kerja ke, tapi ni dekat rumah. Pagi subuh. Okay, cuba abang cerita sikit. Nak cerita? Oh, tu dah line up seniaga ni lah. Oh, benda seniaga. Jauh-jauh menyimpang. Jauh sangat tersasar ni. Okey, abang pendekkan je. Okey, pendekkan je. Masa tu berlaku lebih kurang dalam 8 ataupun 10 tahun lepas. Masa nak on air pagi, on air pun 6 pagi sampai 10 pagi. Masa nak pergi kerja, pagi subuh lebih kurang dalam pukul 5. Kemudian masa tu abang tidur rumah mak lagi, tidur rumah mak, kampung Melayu. Rumah mak tu ada pokok. Subuh-subuh tu pokok tu bergoyang. Pokok bergoyang, kemudian ada sesuatu naik ke atas. Takut. Pokok tu macam ada benda lah. Ingat ayam ke apa, tapi yang ni terus naik ke atas. Subuh-subuh tu. Jadi, seram berkemungkinan sama ada itu penanggal ke. Nampak macam seram pula. Okey. Dah seram ringkas ni. Aduh. Itulah. Okay, so korang kalau yang ada pengalaman ataupun nak share lagi apa pendapat anda pasal isu viral berniaga ni, perlu ke ada iri hati ataupun lebih baik bersaing secara sihat? Korang boleh je komen dekat bawah ni, okay? So antaranya daripada banyak juga ni komen yang kita dapat. Asyazliana, dia kata tak payah nak dengki kot, Allah dah bagi rezeki masing-masing. Betul. Betul. One Z pula dia kata pokok pangkal hati. Hati mau baik. Betul. Setuju. Okay, saya Farah Ishak pun dia kata ada teringat dengan sesuatu ni. Ada sesuatu pernah diceritakan oleh para ulama lah. Dia kata apabila kita melihat orang berniaga, kadang-kadang kita rasa kita dalam pandemik COVID-19 ni kita nak berbelanja pun kadang-kadang agak kekangan, kewangan. Nak beli, kadang-kadang ada juga yang masak pada rumah. Macam Wawa, macam Ika, Aida mungkin nak pergi kerja, bawa bekal, masak pada rumah. Bawa bekal. Kan? Jadi tengok orang berniaga, kita tengok ada orang berniaga ni tapi tak ada orang tempat dia. Tak tempat dia datang nak beli. Kan? Kita nak beli tetapi kita dah bawa bekal pada rumah. Jadi macam mana kita nak membantu dia? Macam mana nak membantu peniaga tu? Perkara yang kita buat, kita doakan dia. Ya Allah, minta-minta lah murahkan rezeki dia. Tak susah pun. Kita boleh nampak orang berniaga, ya Allah, doakan semoga pintu rezeki dia diluaskan. Niaga dia makin maju untuk akan datang. Sebab yalah, kadang-kadang kita nak beli pun kita tak ada duit, bawa bekal pada rumah, bawa bekal kan. Jadi
nak beli tak ada duit, so rasanya doa Kita boleh yang terbaik. doakan. Doa yang terbaik. Orang yang Betul. berniaga Mana yang terkesan ni, dia at least lah kalau kita beli, kalau kuih ataupun air satu je, kuih RM1 ataupun air satu, bagi dia orang dah bersyukur dah, ada juga rezeki masuk. Betul. Cuma mungkin bila kita doakan pun doa kita ialah Terbalik. antara doa-doa orang tu termakbul. Ya, Kan? Mungkin kita tak dapat beli tapi kita bantu dengan secara doa. So doa kita tu dimakbulkan, mungkin esok rezeki dia berlipat ganda. Betul? Ya, betul. Cuma kena ingat jugalah, pernah dengar what you give you get back? Yes. Okay, jadi Kifarah. apa yang kebaikan yang kita buat, insya-Allah Berbalik ada dekat kita yang sendiri. akan ada Berbalik pada kita. Yes, sama juga betul. macam kita berniaga, nampak orang berniaga, sebelah ni ramai orang, sebelah ni tak ramai orang. Mungkin tak ada orang. Jadi kita pun tengok orang macam mana, apa masalah, apa yang buatkan macam tu kan. Mungkin dari segi lauknya, tak apa, salah juga kalau kita doa. Macam tadi kita doakan, ya Allah, minta lah rezeki dia melimpah luar hari ni, ada customer. Betul macam Mawar cakap tadi, salah satu doa, mungkin doa kita tak dijawab. Dimakbulkan, Kan? Jadi saya rasa itu kita lakukan sebagai rakyat Malaysia. Kadang-kadang kita nak komen je, nak condemn ke, apa salahnya kita doakan walaupun kita tak kenal di sekalipun. Kan? Ya. Sebab bila kita mendoakan orang yang baik-baik, insya-Allah orang pun akan doakan kita, akan benda yang baik datang pada kita, kan? Jadi tak rugi pun kalau kita doakan untuk orang dan berbuat baik dengan orang. Dia lagi Memang satu. betul lah. In case lah kalau korang pergi kedai makan ataupun kedai makan lah selalunya, kalau makanan orang tu macam tak kena dengan selera korang ataupun benda tu macam tawar ke, tak terasa ke, korang boleh condemn tapi dengan mungkin cara boleh, yang baik lah. Cakap mungkin boleh tegur kot. Dia boleh perbaiki mungkin masakan dia. Tapi kalau orang kedai tak terima macam mana? Itu yang terjadinya viral. Itu biasa. Itu yang egonya tinggi melampau tu. Kata selama ni okey je aku masak kan. Gini. Dia rasa okey je. Ada orang macam tu. Ada orang tak boleh nak terima juga teguran sebab dia rasa macam aku dah lama berniaga. Orang lain sebelum ni macam okey je. Lepas tu nanti mulalah dia cakap dekat orang lain-lain kan. Kalau lah takut nak bersemuka, korang tulis lah kat tisu yang korang dapat tu. Tulis message pun letak bawah pinggan. Kan. So, boleh lagi siapa dalam soal ni siapa yang bersalah? Agak yang berniaga salah ke ataupun yang tegur tu salah? Tegur salah tak? Dua-dua kena terima teguran. Yes. And yang kakak keropok Liko tu tak perlu untuk sampai rosakkan bahan-bahan berniaga. Tu sebenarnya rezeki juga. Kan? Dan kepada itu semua apa orang cakap, perlukan modal lah, betul, keluar duit. Dan kakak Laksa pun, awak berniaga kat sebelah, awak baru je berniaga, tak perlu untuk tiru kepada kompetitor yang lain. Kan? Awak pun kena ada respect juga sebab dia dah lama kat situ. And dia berniaga pun dia kata berlesen. Mungkin kalau nak start berniaga, tanya pendapat akak sebelah tu. Apa je yang dia dah berniaga, apa yang dijual, apa yang perlu dia berniaga kat situ. Apa rasa? Kemudian boleh, rasa cara Aida tu bagus juga tanya. Belum berniaga tu tanya, Kak, kita nak berniaga sebelah ni. Tapi menu berbeza lah, tak sama lah. Boleh tak Kak? Apa-apa. Aku kita tanya, mungkin kena respect lah orang yang balik ke sebelah tu. Kena hormati lah. Betul? Mungkin. Ada yang kata buat apa nak tanya pendapat dia pun menumpang yang di situ. Kadang-kadang dalam hidup ni perlu ada sikap hormat menghormati. Betul. Yes. At least mungkin kalau dia dah minta izin ataupun dia dah tanya, lepas tu orang tu indahkan, yelah mungkin dah jadi cerita lain lah kan. At least orang tu dah bertanya. Ada komen lagi?
Okey, daripada dapur Pak De Nasruddin, dia kata Alhamdulillah saya dapat kekuatan setelah hampir beberapa bulan pencarian rezeki saya hilang sedikit demi sedikit. Dan akhirnya saya syukur saya diberi kekuatan untuk pulihkan rezeki saya. Hanya saya, Allah tahu siapa yang buat. Mungkin adalah kisah dia kan. Alhamdulillah. Sama macam Syafiq Johari ni, dia kata saya pernah juga kena niaga, kena tutup. Orang tak nampak. Masih lagi ada. Aduh, tapi kalau boleh kan macam dah tahun 2021 ni kita lebih open minded lah. Berniaga secara sihat lah kan. Ya. Kita dah zaman COVID tau. Kan lagi ada yang terjejas rezeki, nak cari rezeki sama-sama. Betul. Tahu tak Orang yang masa komen sesi ni rasanya bukan zaman sekarang je berlaku. Zaman Nabi pun dah berlaku dulu dah. Kan? Cuma kita kena fikirlah sama ada yang membuat sihir ini kesan dia. Mungkin dia rasa puas sebab boleh menjatuhkan puas kat dunia ni, boleh menjatuhkan orang tu, tapi agak susah nanti di akhirat. Betul. Ya. Jadi rasanya kadang-kadang ya mungkin macam Mika cakap awal tadi, nampak orang Melayu kalau mereka macam ni. Saya rasa juga ini bagi pandangan saya lah, bagi pandangan saya bukan saja Melayu tau. Cina dan India pun ada macam ni. Cuma kita duduk, kita berkawan di kalangan orang-orang Melayu. Jadi kita tak nampak. Kita tak nampak. Mungkin cara dia berbeza. Rasanya setiap bangsa pun ada yang macam ni. Ada. Mungkin yang selalu diviralkan, yang kuat netizennya kebanyakan Melayu di kalangan. Itu yang nampak benda ni. Nampak makin besar, makin banyak di kalangan orang Melayu. Padahal setiap bangsa pun ada. Betul. Mungkin cuma cara dia mungkin lain-lain lah. Mungkin orang kata kalau Melayu ni dia lebih pada cara halus lah. Kan benda-benda yang tak nampak tu lah. Sebab tu orang bila tengok mungkin dalam bangsa lain rasa macam diorang boleh je berniaga sebelah-sebelah. Maju je dua-dua. Kan, tapi mungkin dia punya dari segi lain pula. Dia jealous. Kita tak tahulah kan. Kalau pasal malam tu pula macam mana? Ada satu semalam tu ada yang berniaga yang sama, ada 4-5 kedai berniaga yang sama. Tapi mungkin dia jauh-jauh lah kan? Jauh-jauh, biasa jauh-jauh, dia takkan sebelah-sebelah bang. Mungkin orang ni dekat simpang ni, orang tu dekat simpang tu. Jadi dia tak nampak siapa yang lagi ramai. Rindu pasal malam. Lama tak pergi. Mi kawah. Oh sedapnya. Rangka ayam. Mengundang lah Ika ni. Okey, kalau Ika diberi diberi peluang lah. Apa yang Ika nak berniaga? Ika tahulah bang. Ella tak tahulah. Malulah live jadi tadi kita rahsia, kita DM tepi Kan. Banyak sebenarnya, banyak. Kena banyak sebenarnya. Apa nak berniaga apa? Apa-apa boleh tengok IG Ika lah. Apa teringin berniaga apa bang? Saya meniaga tu taklah, sebab apa saya rasa meniaga mesti orang kata itu rezeki ni kita 9/10 gitu daripada perniagaan. Perniagaan. Betul. Tapi kalau mental tak kuat, kalau tak ada pengalaman, ilmu tak cukup, rasa kena belajar dulu untuk kita berniaga. Barulah kita ceburkan diri dalam bidang perniagaan. Sebab apa kadang-kadang ada juga yang berniaga ni, orang nak berniaga, kita nak berniaga. Orang nak berniaga, risiko. Kita tak ada pendirian. Bila tak ada ilmu ni, kita macam nak cuba. Tak cukup tinggi, susah. Sebab perniagaan ni pun kadang-kadang perlukan skill, perlukan ilmu. Ya. Ilmu penting. Walaupun nak berniaga nasi lemak sekalipun. Ya. Kan? Sebab dia ada cabaran dia, ada dugaan dia, jatuh bangun dia. Ada pesaingnya juga. Ya, ada persaingan, betul?
Kalau meniaga nasi lemak pun, nasi lemak berapa ramai orang ni meniaga kat luar tu. So kita kena tahu macam mana nak marketing. Apa beza nasi lemak dia dengan dia nak comparekan dengan yang lain kan? Pak kata Bayami tadi apa skill Aida skill dan juga ilmu. Marketing tu penting. Nak kena viral dulu ke? Dan juga Ika dan Gaya kan, kita kena percaya pada rezeki. Kalau kita meniaga sedap dekat ceruk mana sekalipun, insya-Allah orang datang. Orang akan cari. Ikhlas kan. Sebab kadang-kadang ada yang meniaga tempat yang ramai orang, tempat yang open lah, tempat yang menjadi tumpuan, tapi dia punya income slow. Sebab apa? Memang tak sedap lah, betul-betul. Orang tak nak membeli. Kadang-kadang dia kat dalam rumah sekalipun. Contoh, ada satu warung dekat Sentosa tu. Warung lah, mungkin kau dah pergi lah. Dia buat kat rumah je. Dia buat kat rumah. Padahal orang nak parking, nak beli niaga, orang nak masuk susah sikit, tempat jalan dia kecil kan. Tapi dia masih lagi bertahan sebab mungkin daripada lauk dia okey, mungkin harga dia pun okey. Jadi orang masih kedekut. Walaupun betul. Patut kita jaya rezeki. Kalau sedap, niaga di mana sekalipun insya-Allah akan datang. Tetapi kalau dia sedap, dia meniaga tempat yang tumpuan, lagilah bagus kan. Lagilah untuk besar kan. Ya, betul. Masyuk. Lagi sekarang dah zaman viral. Bila sedap, sekejap je nanti orang viral kan. Alright, ada juga komen daripada ramai juga ni yang komen. Di antaranya daripada Mango Float, dia kata meniaga pesaing secara sihat memang best, tapi susah nak jumpa guys zaman sekarang ni. Ada, mungkin ada, tapi jarang. Kan. Okey, Farah dia kata kalau tengok dekat bazar Ramadan, okey banyak je meniaga sama tapi tak ada pun nak gaduh-gaduh. Ya. Mungkin time tu kadang kita boleh juga tengok. syaitan telah diikat, tak ada yang berkasut. Macam dekat tempat awal jugalah hari tu masa bazar Ramadan. Dia jual air yang air balang tu kan. Dua kemah tu saya tengok banyak je. Masing-masing lebih daripada 5 balang, 5 jenis air. Tapi masing-masing ramai yang pergi sebab dua-dua sedap. Jadi bila kita tahu dua-dua sedap, kadang kita support yang ni, kadang kita pergi support yang dekat sebelah tu. Jadi dua-dua kita pergi, dua-dua kita support. Dia bila banyak, kita akan pergi ke satu-satu tempat tu, kita akan rasa. Once kalau okey, kalau sedap kita akan datang lagi, kita akan ulang-ulang. Tapi kalau tak, kita akan pergi yang sebelah dia pula. Kita mencuba. Adakah hati orang tu pun menentukan kan sama ada orang akan datang lagi ke ataupun macam mana? Kadang kita tahu orang tu niaga ni ikhlas ke? Niaga ni untuk untung je ke? Perangai peniaga pun main peranan juga kan. Datang kalau kita dilayan elok mungkin ya ke ini datang muka masam apa-apa RM3. Kan. Kita pun nak datang lagi pun tak ada kita hati dah. Sekali ni je lah. Macam tu. Last lah aku datang. Macam gitu. Kan. So attitude pun menentukan jugalah perniagaan dia. Tapi betul lah macam Ika cakap tu, jenis yang peniaga ni memang tak gerti nak senyum. Tak gerti nak senyum. Kemudian bila tanya sepatah, jawab sepatah. Sebenarnya itu penting tau. Itu penting. Kadang-kadang dia meniaga lauk tu ataupun menu tu taklah berapa sedap sangat. Tetapi beramah. Layanan dia yang membuatkan orang tu tertarik datang. Contohnya Aida meniaga lah, Aida meniaga. Bang, itulah bang, sedap bang. Sedap. Bukanlah nak dia, tetapi disebabkan suara dia, disebabkan cara dia perwatakan dia ramah. Dia nak kadang-kadang bukan untuk dimakan tetapi untuk diberikan pada orang lain, disedekahkan. Pun baik juga. Kan? Sebab itulah layanan tu penting. Bukan bermakna ni kita berniaga ni nak gede-gede untuk semata-mata nak lariskan, tapi yang ni penting. Ini orang kata
salah satu cara untuk kita memikat customer untuk still dengan kita. Betul. Kan? Betul. Jadi mungkin kita rasa macam kita akan ajak pula kawan kita, datanglah jom, dia baik kan. Macam nanti mungkin ada diskaun ke masa beli. Nak makan pun sejuk hati. Kan. Tapi kalau macam perangai dia Tak okey, adalah tapi bila masakan dia pula macam biasa biasa. So-so je. Tak best memang tak kena juga. datang balik lah. Sebab kita nak makan selera kita kan. Sambil makan sedap-sedap tapi budi bahasa tak ada. Macam mana pula tu kan? Kan. Ada juga macam tu. Macam mana? Aduh, pening lah. Kan. Sebab tu lah. Kalau nak beli lagi seorang lain datang. Apa bang? Sebab tu lah apabila kita berniaga ni, kita cari kekuatan dalam diri kita. Apa yang kelebihan kita. Contoh, kita ni masak tidaklah berapa sedap. Contoh masak tidak berapa sedap sangat. Kenapa ya orang ni ramai pula orang nampak dia kan? Rupanya layanan dia, cara dia, percakapannya lemah lembut, orang senang tau. Walaupun kelebihan dia, dia masak tak sedap. Biasa-biasa je. Tetapi orang ramai kat dia. Cara layanan dia. Itu penting juga. Orang tak tahu juga yang itu kelebihan yang perlu ada pada perlu dicarilah pada setiap peniaga. Ini macam tadi dalam niaga tak ada, lepas tu sombong pula tu. Lagilah orang kata rugi tiba lah tu. Kan? Ya. Perlu tak pakai pelaris bang? Kan? Tengok pada diri kita. Kalau ada juga yang mungkin nak pakai pelaris untuk diri dia, tidak menjatuhkan orang lain. Pelaris ni ada banyak jenis Pelaris ni ada banyak jenis. Yang ambil pelaris, dia pun jatuhkan kepada orang lain. Itu memang patutlah berlaku. Tapi ada juga yang mengambil pelaris hanya untuk kedai dia saja, untuk diri dia saja. Pun ada yang penting. Tapi sebaik-baiknya tak perlulah. Baik-baik. Tapi memang kebanyakan kedai-kedai yang besar-besar yang nampak ni banyak mungkin dia bukan pelaris tau, dia ada gunakan mungkin yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam lah. Betul. Ada komen lagi ke? Farah dia kata ada nampak dekat TikTok orang ni tak habis berniaga. So banyak nasi dengan lauk dia buang. So instead of buang, kenapa tak sedekah je lauk tu yang masih elok lagi. Mungkin dia akan lebih murah rezeki kalau sedekah. Betul juga. Tapi kalau lauk tu okey lagi mungkin boleh sedekah. Tapi kalau lauk tu dah tak elok. Lebih baik yelah buanglah kan sebab daripada memudaratkan orang lain. So kalau elok tu okey lah, mungkin boleh bagi jiran-jiran ke kan, lebih baik bersedekah. Okey, Nia dia kata apa jenis perniagaan yang paling penting nawaitu. Betulkan nawaitu, betul lah jalannya. Ada ikhlasnya, jujur dan matlamat akan sampai. Betul. So apapun kita harapkan orang yang berniaga kat luar sana buat dengan cara yang betul lah kan. Yes. Jangan ada iri hati. Yelah lebih baik kalau macam kita berniaga sesama kita ni tolong satu sama lain. Lagilah banyak rezeki tu. Ya memang time pandemik ni memang terasa sangat kan. Ya. Okay, mungkin ada sharing lah sharing. So semalam kan abang ada perasan tak video yang dekat peniaga Taman Rinting tu, hujan kan semalam dia pergi kan, ribut orang punya kemah-kemah terbang roboh, kesian tengok peniaga-peniaga tu. Tengok. Saya hampir menitiskan air mata. Sebab apa? Bila saya menonton video ni, saya menganggap saya berada dalam dekat lokasi situation. Ya betul. Modal tu tak balik lagi dah. Yalah, itu pun mungkin dugaan dia kan bila jadi macam tu. So, bila kita harapkan rezeki dia makin melimpah lah. InsyaAllah kan. Kita harapkan kepada semua peniaga-peniaga kat luar sana tu, semoga rezeki anda terus dilimpahkan lagi kan. InsyaAllah. Amin. Amin.
So rasanya sampai kat sini je. Ke ada kata-kata akhir ataupun komen-komen pendapat lagi yang terakhir? Abang nak cakap apa lagi ke? Cuma saya nak cakap sikit lah. Daripada awal tadi pun saya pernah cakap begini. Cuma kadang-kadang bila disebabkan pandemik COVID-19 ini, kekangan kewangan bagi individu tu berlaku. Kan? Jadi ramai yang ambil kesempatan untuk masak kat rumah. Jadi bagaimana pula dengan peniaga-peniaga yang berniaga kat luar. Kalau kita tidak berkemampuan, mungkin tak berpeluang untuk bantu dengan membeli barang, kita doakan dia saja. Kita doakan dia semoga dia dimudahkan rezeki. Semoga orang akan ramai pada dia. Jadi secara tak langsung apabila kita doakan dia, salah satu mungkin kita punya doa ini dimakbulkan. Betul? Betul. Jadi itulah. Jangan tak perlu kita macam tak perlu kita rasa macam tangki padam kita. Buangkan sikap macam itu. Sebab seorang yang matang, seorang yang baik akhlaknya, apabila kita sentiasa memberikan kebaikan. Sentiasa memberikan doa kebaikan untuk orang lain. Betul. Berbuat baik dengan orang. So, terima kasih anda tengok live kita hari ni. Yes, saya dah komen. Share live ni. Thank you so much. InsyaAllah nanti kita akan buat live lagi. Sembang-sembang lagi. Yes. Nak tahu siapa pula yang ada dengan kita, korang kena follow and like Facebook, Instagram, Best FM Malaysia, okay? Yes, sekali lagi thank you untuk Abang Helmi. Get well soon, okay? Yes. Get well soon, Abang. Thank you juga untuk Aida. Thank you korang. Sama, terima kasih untuk semua.